10% daripada 24 jam tu dia kena spend. 10% 24 jam tu 2 jam setengah kan? Betul tak? 2 jam setengah. Lebih kurang lah, lebih kurang. 2 jam setengah untuk bercakap tentang agama. Paling minimum. Kalau tuan-tuan dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak cakap tentang agama, agama apa yang akan masuk dalam? Kalau kita bercakap tentang dunia, maka dunia akan masuk dalam rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma inni uqaddim ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul muhammadiyuna willahil hamd. Allahu akbar nahnul muhammadiyuna walillahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, syukur kepada Allah Taala. Pada pagi yang ceria ni, hari Sabtu, hari kita ada yang kemudian bercuti, ada hari ini cuti. Kalau di Kelantan semalam dah hari ni kan, kalau di Kelantan tak panggil semalam, dia panggil kemarin. Kelantan panggil kemarin. Kalau di KL, di kemarin tu dah lama dah kemarin, maksud 2-3 hari lepas. Kalau di Kelantan kemarin tu semalam. Bagi orang Kelantan semalam tu malam semalam. Itu beza. Beza setiap logat negeri lah. Okay. Kalau kemarin orang Kelantan, kalau kemarin dah lama dah. Kemarin tu mungkin hari Ahad, hari Isnin, atau hari Selasa, tu kemarin. Kalau bagi orang KL kemarin semalam. Jadi ada kalau kemarin tu kalau orang Kelantan kemarin lupa pula beza. Kalau orang Kelantan kemarin tu semalam. Kalau orang KL kemarin tu lama kan. Okey. Kalau yang bagi orang Kelantan yang lama tu contoh hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad tu dia panggil kemarin dulu. Kemarin dulu beza. Inilah tempat-tempat kita berbeza lah. Jadi kalau tuan-tuan semua sekarang ni nak cerita, tuan-tuan kat televisi kan ada cerita nasi khabu untuk abeh. Tuan-tuan tengok nasi khabu untuk abeh. Tu ada satu lagu tu dia This is Kota Baru. Sedap lagu suara-suara dia. Lagu tu sebenarnya menceritakan tentang ada satu orang lelaki datang nak dalam lagu lah. Lirik lagu tu macam satu orang lelaki tu nama Deng tak silap. Deng dia nak mari ke Kota Baru, nak lihat Kota Baru. Dia ada seorang tu nama Ben ada untuk lihat, nak tengok yang kawan dia tu lah yang cerita tentang Kota Baru ni. Kalau tuan-tuan nak cuba buka YouTube, type This is Kota Baru, tuan-tuan akan dengar lagu dalam logat Kelantan menceritakan tentang lagu dalam logat Kelantan menceritakan tentang This is Kota Baru. Cuba buka YouTube. Tapi dalam TV ada daripada hari Isnin sampai hari Jumaat itu cerita nasi khabu untuk abeh. Orang Kelantan kahwin dengan orang Kedah. Orang Kedah cakap Kelantan, bukan orang Kelantan cakap Kedah. Dan orang Kedah cakap Kelantan. Jadi tuan-tuan boleh tengok situ lah. Ni ustaz tahu ni sikit-sikit pasal tengok buku apa semua. Ada anak-anak buka cerita tu tengok nasi khabu untuk abeh tu lagu tu This is Kota Baru seronok juga. Kalau boleh tu kalau logat Kelantan. Jadi kemudian tengok cerita Kelantan tu rindu juga. Nak balik Kelantan lama dah ada berapa lama tak balik. Ustaz balik jangan sekali. Kerana Kelantan ni tempat ustaz dilahirkan. Ustaz dilahirkan Kelantan di Kampung Temangan. Kelantan. Dulu Kelantan kalau di Temangan ni dulu kalau di penghujung di Temangan ni terkenal kalau dalam peta Malaysia dululah. Dia Temangan ni mesti Kota Baru Temangan. Tempat lain Pasir Putih, Pasir Mas dia dalam peta tak tulis. Dia tulis Temangan. Kenapa? Kerana di Temangan tu ada biji besi. Ada biji besi dulu. Jepun selalu datang untuk ambil biji besi. Dengan British pun ambil biji besi di Kelantan. Di Temangan masyhur kan Temangan dulu. Dan Temangan dulu ada ketapi dan ketapi mil berhenti kat situ. Sekarang ni tak ada dah. Ketapi mil. Sekarang ni Temangan dah jadi bandar mati lah semua. Bandar cuma hanya untuk
pass by saja. Pass by saja lah. Jadi dulu perhubungan antara Temangan dengan KL dengan kereta api je, dengan dengan kenderaan tak ada. Nak pergi ke Macang, kita menggunakan bas. Bas pun dulu masa Ustaz dulu tu bas lebih kurang 2 jam sekali datang. Sekarang dah banyak lepas datang. Jadi itulah Ustaz di Temangan. Jadi Ustaz belajar di sekolah rendah Hamzah Macang. Sekolah menengah Hamzah Macang. Sekolah menengah Ustaz pindah pergi ke sekolah menengah Sultan Ismail, SMSI. Tu tahun 74 Ustaz pindah. 74 sebab mak Ustaz ada beli rumah di Kota Baru. 74 tu Ustaz tak pindah lagi. Ustaz cuma pindah sekolah. Mak Ustaz masih di Kelantan lagi. Di Temangan lagi. Jadi 1974, 75, 76 Ustaz LCE, Lower Certificate Education, masa putih, masa putih tu. Kemudian tahun 76 tu mak Ustaz pindah 100% pindah ke Kota Baru, rumah di Kota Baru. Jadi situlah Ustaz pun meninggalkan Temangan, jadi banyak kenangan-kenangan Temangan tu banyak. Tapi masa tu nak pergi sana tak ada kereta, tak ada mobil, kereta tak ada, mobil jauh orang Indonesia je. Okey, tak ada kereta, jadi lama Ustaz tinggal Kelantan. Cuma ada nenek Ustaz di Kelantan. Di Temangan, di Temangan. Jadi Ustaz duduk di Kota Baru lama, sampai tahun 76, dia menetap di Kota Baru 76 sampailah bukan tahun 2012, 2013, 2014 tak silap, ataupun 2013 tak silap lah. 2013 baru Ustaz pindah ke Shah Alam sebab anak-anak semua duduk di Shah Alam, kita meninggalkan anak sulung Ustaz duduk di rumah. Ustaz ada 2 rumah di Kelantan. Ada rumah di Kelantan, satu Ustaz buat pusat rawatan, sebelah-sebelah je rumah banglo 2 biji, sebelah-sebelah, satu pusat rawatan, satu rumah Ustaz. Jadi pindah di KL, sekarang ni Ustaz menetap di Shah Alam. Mungkin Ustaz akan bermastautin di Shah Alam lah. Kira kat sini Seksyen 6. Seksyen 6, kalau anda ada masalah nak jumpa Ustaz untuk buat rawatan ataupun untuk dapatkan khidmatan daripada Ustaz, boleh datang ke Seksyen 6 untuk rawatan. Apa-apa penyakit datang penyakit, apa penyakit datang, insyaAllah Ustaz akan cuba tangani, cuba rawat anda. Kalau ada masalah apa-apa, segi jodoh, segi dapat anak ke, segi jodoh dan segi penyakit rohani, jasmani, apa semua datang lah, insyaAllah. Petang ni ada satu orang datang, dia isteri ada masalah, ada sis ada di anggota badan dia, tak mau cerita kat mana lah, ada anggota badan dia di baru operation sikit di KPJ Shah Alam. Jadi Ustaz pesan dia kalau boleh dia mesti ada Ustaz, kita datanglah ke rumah Ustaz pukul 3 petang ni, insya-Allah Ustaz cuba rawatlah. Itulah kalau anda ada masalah boleh hubungi, boleh kita Seksyen 6 boleh hubungi Ustaz, nombor telefon 012 908 6425 012 908 6425 012 908 6425. Ada Ustaz cakap laju lah. Ustaz rasa perlahan, Ustaz cakap tapi laju. Sebenarnya biasalah Ustaz ni, orang kakak macam Ustaz ni, kita akan cakap laju. Jadi tuan-tuan pandai-pandai nak tangkap perkataan Ustaz tu, insya-Allah. Jadi Ustaz ketika dah menetap di Shah Alam, Seksyen 6, Shah Alam. Seksyen 6 dekat dengan balai polis ni, Seksyen 6. Tak tahulah, takut mungkin setahun 2 lagi Ustaz akan pindah rumah, tak tahu sebab rumah ni rumah ni Ustaz dah beli rumah sekarang ni, Ustaz dah beli. Dan cuma Ustaz mungkin untuk anak sulung Ustaz ni, dia menjual nasi lemak di depan Avicenna. Hari ni mungkin hari Sabtu, Ahad mungkin tidak menjual, tapi hari Isnin sampai Jumaat dia menjual nasi lemak. Tuan-tuan rasa nasi lemak Kelantan, tapi jangan risau, tak manis. Cuma ada manis sikit-sikit lah. Kalau nasi lemak di Kelantan, dia tak boleh buat macam di KL sebab pedas. Tapi kalau di Kelantan dia mesti manis. Kalau di Shah Alam ni, kita anak Ustaz tak buat manis, dia buat pedas. Orang suka dengan lemak Kelantan. Kalau tuan pergi, dan kita anak Ustaz menggunakan santan juga. Santan tidak ada gunakan benda, ada setengah orang dia nak buat nasi lemak, dia guna minyak untuk melemakkan, tapi anak Ustaz guna santan. Ini insya-Allah kalau tuan-tuan nak makan, cuba nasi lemak Kelantan, pergi ke depan Avicenna, bukan di dalam Avicenna, di depan Avicenna tu, bukan sebelah jalan sikit. Dan insya-Allah tuan-tuan pergilah untuk mengalas lagi. Murah saja anak Ustaz jual, murah tu bukan macam orang lain anak Ustaz jual murah. Jadi alhamdulillah peningkatan dari segi jualannya alhamdulillah perlahan Ustaz semua. Paling penting selalu Ustaz pesan pada Ustaz sabar. Dari segi mendapat rezeki, tuan-tuan kena sabar. Dan sabar dan semua Ustaz sama juga, kita sabar lama. Allah Taala beritahu dah kan dalam Quran kan, jangan kamu katakan mengaku kamu beriman, kamu tidak diuji. Jadi ujian ni penting. Dan ujian ni penting semua. Ujian ni penting untuk tingkatkan kita punya maqam. Kita ujian. Dan ujian orang yang paling
Orang hamba Allah Taala yang banyak sekali diuji siapa dah semua, iaitu para rasul-rasul dan nabi-nabi dah mereka diuji. Dan paling banyak sekali lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdarah-darah kepala, sampai patah gigi, pergi perang dan semua. Cuma Rasulullah tak luka, tak ada senjata menyentuh badan itu je. Badannya yang mulia dan semua. Cuma patah gigi yang mulia, dah berdarah semua dah. Dihumpuk orang, dibaling batu semua. Ada asyadul bala pada nabi nak mana maksudnya yang paling banyak sekali kena ujian-ujian Allah Taala ialah para nabi dan rasul-rasul. Dalam mereka macam nabi tak ada nabi ni dia tidak menyebarkan risalah kan. Dia aman, dia akhlak, dia tunjuk akhlak dia yang baik saja. Orang nak akan terpengaruh dengan akhlaknya. Tapi rasul semuanya kita ada rasul-rasul ni. Rasul-rasul ni mereka menyebarkan, mereka mengamalkan diri sendiri dan mereka menyebar inilah yang menyebabkan ramai orang marah. Daripada kita ada yang nabi dan rasul-rasul yang digelar ulul azmi. Kenapa ulul azmi? Kerana ujian yang berat, yang parah, yang hebat, yang tinggi, yang teruk pada mereka. Tapi macam mana pun ujian itu adalah mereka ni dipelihara oleh Allah Taala, dipelihara oleh Allah Taala. Kita juga sama kat tuan semua, kita diuji juga. Sebab itulah kita diuji. Kalau kita nak berjaya dalam hidup kita, tuan-tuan semua, kita kena menghadirkan ujian-ujian. Sama juga. Tuan-tuan diuji, ustaz diuji dekat tuan semua. Ustaz diuji kan. Ustaz diuji sama dekat tuan semua. Dulu ustaz kerja kerajaan. Ustaz kerja kerajaan tuan semua. Kerja kerajaan. Ayah ustaz sakit. Allah Ta'ala uji dengan ayah ustaz sakit. Tak ada orang nak berhenti. Adik ustaz kerja mahal. Gaji mahal. CEO tuan. CEO takkan nak berhenti kerja CEO. Jadi abang ustaz yang di KL pun, abang ustaz yang KL yang dah baru meninggal sebulan lebih. Sebulan ke 2 bulan lebih baru meninggal. Kerja besar juga dan takkan dia nak berhenti gaji beribu-ribu, puluh ribu dan semua takkan nak berhenti. Kita lah yang kerja kerajaan yang gaji 1,000 lebih ni berhenti dan semua. Bukan ustaz nak bangkit, tak ada. Cuma nak beritahu dan semua kita ujian. Jadi bila berlaku ujian tersebut ustaz pun berhenti kerja dan semua, berhenti balik Kelantan. Balik Kelantan semua duduk rumah asing sebab rumah ustaz, isteri ustaz dia beli rumah. Jadi cuma berulang alik rumah ayah ustaz. Itu dah bermulanya ujian ustaz. Ujian dalam kerja ada dan ujian untuk dengan ayah ada ni, menjaga ayah apa semua sampai ayah ustaz meninggal dunia pada lepas raya haji. Raya haji baru tahun 2 tahun lepas. Dan baru-baru ni berapa hari ni hari Ahad, hari Sabtu kan, hari Sabtu 8, 9, 10 dah 10 hari mak ustaz meninggal dunia dan telah disemadikan di perkuburan di atas bukit tu di Subang. Semoga mak ustaz gembira di sana, bahagia di sana bersama dengan ayahanda ustaz. Abang ustaz mereka mungkin 3 beranak dia berjumpa dah. Dia jumpa dia. Abang ustaz baru meninggal 2 bulan dan dia ni ayah ustaz dah dekat 2 tahun. Mungkin abang ustaz mengikutinya, berjumpa dengan dia, dapat jumpa ayah dan mak ustaz dapat jumpa. Mungkin mereka ni bertiga dapat berjumpa. Masya-Allah seronok tuan-tuan, mungkin jumpa di sana. Dan ustaz tak tahu bila tuan semua, kita tak tahu bila kita meninggal tuan semua. Mungkin tapi di catatan Allah Taala, dalam ilmu Allah Taala memang dah ada dah. Ustaz akan meninggal bila, ustaz sakit dan meninggal bila, cara mana ustaz mati wallah alam tak tahu. Sebab tu dan semua kadang-kadang kalau tuan-tuan cuba buka page ustaz yang lain dalam grup ni, ada ustaz ada kongsikan satu amalan yang mana kita zikir ni kita amal 40 kali sebelum subuh, antara sunat subuh dengan subuh, untuk membolehkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Cuba buka page ada page lah yang untuk mati husnul khatimah, insya-Allah. Sama kita baca tuan, kita baca selepas kita sunat subuh kita amalkan sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang subuh tu kita sembahyang sunat subuh, antara sunat subuh dengan subuh tu kita baca kita amal tu, insya-Allah 40 kali. Tak lama, sekejap je tuan semua. Cuba tuan buka page, cuba tengok nanti ada penjelasan ustaz tentang amalan tersebut. Jadi yalah, kita nak mati tak tahu bila tuan semua, kita nak mati kita tak tahu bila kita mati. Jadi sebab tu tuan semua, dalam kita mencari kekayaan tu semua, mencari kekayaan ni, mencari kekayaan, jangan lupa dah semua. Jangan lupa kepada Allah Taala. Kadang-kadang kita lupa dah semua. Tu kadang-kadang kita lupa yang Allah Taala dah memberi rezeki kita. Terlampau kita nak mencari harta dah semua, kita lupa sembahyang sunat, sembahyang wajib tu kadang-kadang. Ni ustaz nak cerita dah semua ni. Ramai. Masa dulu, masa ustaz duduk di Kelantan, berulang alik ke KL dan ustaz nginap di hotel. Tak ada rumah kan, nginap di hotel. Ramai datang. Masa tu perawat-perawat hanya ada bomo-bomo lah ya, mu'alish yang macam sekarang ni ramai mu'alish kan, perawat Islam apa semua tak ada. Jadi masa tu
hanya berapa orang saja yang ada pelawak-pelawak yang dikenal masa tu tahun 2000 2001, 2000, 2001, 2002 tu masa tu apa dah nama ustaz ni memang ramai kenal pasal keluar dalam TV tu dan Surat Khabar dah keluar dan semua. Jadi ramai orang datang datang jumpa ustaz di hotel. Biasa ustaz di hotel, tak ada rumah masa tu, tak ada rumah. Anak-anak kecil-kecil lagi, tak bekerja, masa sekolah lagi. Jadi dia datang jumpa ustaz. Ramai yang kaya-kaya datang jumpa. Betul tak? Memang tuan-tuan, datang kaya, tapi ustaz tolong ustaz saya gini, saya tak rasa, saya rasa kosong, macam-macam. Bila saya tanya, satu saya tanya, bab semayang. Semayang macam mana? Bila sebut bab semayang tu semua, dia sedang nangis, air mata berjugai keluar. Air mata keluar. Dia boleh berhenti, kering air mata tu semua. Bila sebut bab semayang. Saya tak semayang ustaz. Yang ni lah tuan semua. Allahu Akbar. Tuan, Tuan nak cari rezeki. Tuan tahu tak siapa yang beri rezeki? Saya tahu ustaz. Itu Allah Ta'ala. Tapi kenapa tuan tak semayang? Itu je. Sibuk ustaz. Tak boleh. Tak boleh tinggal semayang. Sibuk macam mana pun. Kalau kita fikir, seandainya masa tengah sibuk tu Allah Ta'ala cabut nyawa kita macam mana? Macam mana kita tengah zikir, Allah Ta'ala cabut. Alah lah. Sekarang ni banyak video kan, video ditularkan dalam Facebook, dalam WhatsApp apa semua. Ada dan YouTube dah ada kan kematian kan, mati tengah nyanyi, jatuh tumbang. Tengah buat ceramah, jatuh tumbang. Tengah buat show, tumbang. Tengah duk main ski, tumbang. Tengah duk bagi apa pengacara duk atas stage, tumbang jatuh sampai bawah. Ramai kan yang mati kita tiba-tiba dah. Mati tiba-tiba. Dan ramai kawan-kawan ustaz mati secara tiba-tiba. Mati masa tidur. Secara tiba tak sempat kalaulah dia sempat malam tu dia baca, dia ambil semayang, nak tidur baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, baca Fatihah, baca Qul Allah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan dia baca Amanur Rasul, dia baca Quran apa semua, dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia tidur. Dan dia menakik, alhamdulillah, dia mati, alhamdulillah tuan semua. Takut kita datang letih bom tidur gitu, terus meninggal dunia. Allahu Akbar. Minta jauh dah semua. Jadi, ini dah semua. Kalau boleh, jangan lupa yang Allah, kadang-kadang kita ni tuan semua ada kadang-kadang ustaz sembang dengan murid-murid ustaz, kadang-kadang sembang kita ni, kadang-kadang kita ni terlupa dia kewujudan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita ni kurang ilmu. Bila kita kurang ilmu, kenapa kita kurang ilmu? Sebab kita ni kurang pergi belajar. Bila kita kurang pergi belajar lah semua, kita tidak dapat pendedahan. Kalau kita pergi belajar, akan sentiasa ada. Sebab tu orang tabligh, orang tabligh, dia kena spend masa 2 jam setengah satu hari. 10% daripada 24 jam tu, dia kena spend. 10% 24 jam tu 2 jam setengah kan? Betul tak? 2 jam setengah. Lebih kurang. 2 jam setengah untuk bercakap tentang agama. Paling minimum. Kalau tuan-tuan dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak cakap tentang agama, apa yang akan masuk dalam? Kalau kita bercakap tentang dunia, maka dunia akan masuk dalam rumah tangga kita. Contoh contoh mudah je tu. Tuan-tuan biasa gosok gigi guna Colgate. C-O-L-G-A-T-E. Colgate. Biasa kita beli Colgate. Pergi pasal. Bila tuan-tuan buka TV, Colgate tak iklan, tapi yang iklannya Dali. D-A-R-L-I-E. Dali kan? Dali. Bagi gigi Dali. Dali. Hari buka TV, hari Dali. 10 minit, 20 minit, iklan Dali lagi, Dali. Apa yang akan masuk dalam fikiran kita? Dali. Macam mana boleh masuk ustaz? Okey, contohnya. Kita pergi supermarket. Jalan sambil tolak troli, tuan-tuan, kita ternampak Dali. Automatik, datang bila kita signal itu dah, suruh ambil Dali dah. Automatik dah semua. Betul dengan kehidupan kita. Kalau kita bercakap tentang dunia, hari-hari cakap tentang dunia. Balik kerja, nak cakap dunia, tengah breakfast cakap dunia, tengah tengok TV cakap dunia, tengah semayang, macam-macam. Semayang kita kurang baca Quran dalam rumah tangga kita. Maka dah semua yang akan masuklah dunia dah semua. Jadi ada empat perkara dah semua. Ada 4 perkara Ustaz kongsi yang mana dah semua akan mencerahkan kubur kita. Ada 4 perkara yang kita. Jadi tapi syaratnya tu semua tuan kena amalkan hari-hari. Ya, kalau boleh dah minimizekan bercakap tentang dunia ni dalam kehidupan kita. Kalau di office cakap dunia, balik rumah cakap tentang akhirat. Apakah semayang dah baca Quran ke? Dah kita baca. Kalau kita tunjuk pada cucu. Macam ustaz, cucu-cucu ada. Bang ni biasalah kalau hari Isnin sampai hari Jumaat, anak ustaz yang jual nasi lemak tu akan hantar anak dia ke rumah ustaz. Duduk. Ni tak ada. Hari Sabtu Ahad tak adalah sebab dah balik dah. Pasal mak dia tak menjual. Jadi sunyilah ustaz, sunyi ni. Semayang dengan rumah ustaz dah. Semayang dengan isteri ustaz je semayang. Allah Akbar. Ada anak 2 orang pun dia yang berdiri masing-masing. Okey, jadi Nabi dan semua
Bila ada anak cucu kita semayang bersama dengan dia, kita suruh dia baca ayat kursi. Kita hidupkan suasana dalam rumah kita dengan agama. Kita hidupkan sikit dan lepas tu suruh baca Quran apa semua. Kita hidupkan. Bila kita hidup macam tu semua, rumah kita akan bersinar. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW semua, rumah tangga mereka bersinar, bercahaya-cahaya. Inilah. Jadi macam mana tuan semua? Macam mana kita nak itu? Okay. Ada pertama tuan semua. Ada Ustaz catik ni. Cara kita nak menerangi kubur kita. Okay. Pertama tuan semua, kita kena jaga solat 5 waktu. Kita kena jaga solat 5 waktu tuan-tuan. Jangan lekang solat. Ustaz pun tak boleh fikir macam bagaimana, kenapa tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan ni orang baik semua yang ada sini, bukan 230 orang ni, tuan-tuan semua orang baik. Orang baik semua. Tuan-tuan semua tak pernah tinggal semayang. Tapi bagaimana orang di luar sana tuan, boleh tinggal semayang. Ustaz rasa kalau lambat sikit bangun, kalau lambat sikit nak semayang pun Ustaz rasa dah rasa lain dah. Dah rasa lain dah. Melainkan kalau ngantuk sangat dah, contohlah Zuhur, ngantuk sangat dah. Ngantuk sangat Ustaz tidur juga. Tak boleh juga kalau kita sambil ngantuk sangat kita tidur. Tapi bila kita dalam keadaan kita sihat segar tuan semua, bila azan tu hati kita dah resah nak semayang. Tapi bagaimana di luar sana dia boleh tinggal semayang 5 waktu. Dia boleh tinggal semayang subuh, dah subuh bangun lambat, subuh gajah badak, gajah campur badak. Lambat pergi kerja. Dia tak terfikirkan yang Allah tahu Ustaz pun. Payah kita fikir. Pasal kita tak buat macam tu kan. Okey, tak apalah. Jaga semayang 5 waktu. Tuan-tuan jaga semayang 5 waktu. Kenapa dah semua? Di akhirat besok, yang akan soal kita pertama ialah bab semayang. Semayang kita elok, lama kita. Kalau semayang kita elok, maka Allah Ta'ala tak akan soal benda lain dah. Semayang kita elok, Allah tak akan soal tentang benda-benda lain. So, ingatlah, semayang akan disoal benda-benda. Bila semayang kita elok, Allah tak, okey, elok dah. Malaikat kata, ya Allah, semayang dia ni, semayang si A ni, okey, dah elok semua dah. Tak ada cacat celah, dia tak pernah tinggal semayang. Kalau semayang dia tinggal dulu pun, dia kotor, semua dah selesai, semua dah, okey, beres, tak ada. Okey, Allah Ta'ala silakan masuk syurga. Tak perlu. Yang lain, kalau semayang elok, semua elok. Sebab tu ulama ada beritahu tuan semua, dia kongsikan tuan-tuan, dia kongsikan, apa tuan semua, dia kongsikan. Kalau nak tengok semayang orang tu macam mana, seseorang tu macam mana, ni saja ulama kata, janganlah kita nak mengintai-intai orang lain pula. Dia kata, ulama kata, kalau nak tengok semayang tu macam mana, tengok kehidupan dia macam mana. Kalau kehidupan dia kelang kabut dah semua. Kelang kabut dah. Tengok, kita tengok dia pun tak senang. Tengok dia, kehidupan dia pun tak senang. Maka memang cam dah tuan semua. Cam dah, confirm dah. Boleh cak ibu jari. Kalau kita kata, boleh cak ibu jari. Yang semayang dia memang kelang kabut dah semua. Mudah je. Tengok kelang kabut. Tengok mudah je. Dan tuan semua, nak tahu kehidupan seseorang tu bagus tak bagus, tengok semayang macam mana. Kalau Allah tu laju sangat, tak maknanya macam memang hidup dia macam tu juga. Sebab sembahyang ni boleh memperbaikikan kehidupan kita dah semua. Sembahyang sebab tu kata kalau kita nak baiki diri kita, nak baiki orang, kita nak baiki orang kena binasa orang tu, buat sembahyang je dah semua. Buat sembahyang. Kawan Ustaz ada di Bukit Beruntung. Kawan Ustaz nama Haji Fauzi. Ustaz sebut bukan ngumpat ni, cerita betul. Bukan cerita buruk, cerita benda yang baik pada dia. Haji Fauzi dengan isteri dia. Dia ni ada membuat satu usaha untuk nak memperbaiki akhlak remaja. Kalau orang dah 30-an dia tak ambil lah. Remaja belasan sampai 20 tahun, okay, dia ambil. Yang mana ibu bapa yang tak boleh nak jaga anak, yang anak akhlak dah teruk, kadang-kadang sampai perempuan yang mengandung tu semua dia ambil juga. Dia ambil remaja yang mengandung, ambil sampai beranak dah semua. Dia ambil, dia jaga dah semua. Sampai tuan-tuan tahu tak? Ibu bapa yang datang ni Ustaz dapat tahu ni. Ibu bapa yang datang hantar anak, dia terkejut tengok wajahnya bersinar-sinar. Orang Kelantan bersinar-sinar, bersih daripada dulu yang hantar keruh, dengan keruh mukanya hantar ke tempat Haji Fauzi ni semua. Memang Allah semayang 100 rakaat sehari tu semua. Semayang 100 rakaat sehari, tak termasuk semayang wajib tu. 100 rakaat sehari. Duha 12 rakaat dia balun. 12 rakaat, tahajud maksimum, witir maksimum, semua maksimum semua. Nak beritahu semua 100 rakaat sehari. Memang bersinar wajah.
Tu nak dia beritahu. Haji Fauzi dia apa dah, Haji Fauzi tu dia apa dah, dia apa dah, dia tumpu pada sembahyang je. Sembahyang dan baca taklim. Haji Fauzi nak orang tabligh, nak orang tabligh. Dia implementkan apa dah, kaedah kata tabligh dalam dia punya urusan, dalam urusan hari-hari. Dia baca tabligh. Dia baca taklim 2 jam setengah, bukan sikit. 2 jam setengah cakap tentang agama. Maka kehidupan agama ada dalam dia punya pesakit-pesakit tu. Kalau anda ada apa dah, ada yang apa dah, yang nak hantar, anak yang bermasalah, nak hantar, boleh tuan-tuan kontak ustaz. Ustaz bagi nombor telefon Tuan Haji Fauzi. Ustaz tak ingat nombor telefon dia, tuan-tuan boleh kontak. Hanya hantar pada dia. Memang dah semua. Haji Fauzi bagus. Dia pernah pergi umrah sekali. Sembahyang dan masya-Allah takut. Dan ada satu lagi anak murid ustaz. Anak murid ustaz dah semua, iaitu Haji Ustaz. Cuma Ustaz Haji Din, Ustaz panggil Haji Din. Haji Din. Ustaz itu Haji Din. Tapi Ustaz panggil Haji, Tuan Haji. Dia ni penyakit epilepsi. Epilepsi ni tuan-tuan, epilepsi tu tak ada epilepsi apa? Penyakit sawan. Sawan. Kalau budak panggil sawan, kalau orang tua ni kita tak panggil sawan, kita panggil penyakit, kasar nak sebut dah semua. Kasar sebut ni, penyakit gila babi dah semua. Gila babi, epilepsi. Dia penyakit epilepsi gila babi dah semua, sampai sawan ni daripada awal, epilepsi daripada muda sampai ke sekarang tua ni tuan semua. Dia buat kereta. Orang macam ni sepatut tak boleh buat kereta dan semua. Tak boleh buat kereta. Dia buat van. Tapi nak beritahu tuan dan semua, jaga agama dalam hidup dia dan semua. Kan? Dia jaga agama dalam kehidupan dia ni. Setiap kali dia kena driving. Dia driving bukan perlahan laju dan semua. Laju. Dia pernah buat hantar ustaz pergi ke airport. Ustaz fikir, ya Allah, janganlah ya Allah. Jangan dia kena strike epilepsi suatu dia hantar pergi ke KLIA. Nanti bukan takut insiden apa tu. Takut nanti dia kena nak tahan kereta, mana kereta nak berhenti kat highway. Tak ada dia. Dia hantar ustaz ni. Tapi yang betul ustaz, dia kata, alhamdulillah, setakat ni lah saya, alhamdulillah ustaz, saya buat kereta tak pernah berlaku aksiden walaupun saya kena strike epilepsi. Orang lain ramai dah semua, orang lain pernah datang ke klinik ustaz di Kota Baru, patah 8 pada, patah 4, patah 8, hidung pecah, bibir mulut dah terbuka macam ni tuan-tuan. Nak beritahu je, naik motosikal, naik basikal, kena dah semua. Tapi Tuan Haji ni, setiap kali strike, dia sedar, kereta dia berada di tepi jalan. Tak pernah aksiden langgar orang, tak pernah langgar roadblock, tak pernah langgar roadblock apa semua tak. Semua berlaku, dia sedar dah. Dia sedar kadang 4 jam, 5 jam dah semua, kadang 6 jam. Dia tak sedar. Kereta dia hidup dah. Dia tengok, aku, ya Allah, 6 jam, 4 jam. Tertidur, tak sedar. Dalam orang epilepsi tak sedar. Pem tak sedar. Jadi, kereta semua berhenti tepi jalan. Sekali berlaku kereta, tak pernah aksiden. Apa amalan dia tu semua? Dia orang tabligh. Apa amalan dia? Ustaz pernah dia pernah pergi ke Kota Baru, masa tu Kementerian Kesihatan ada buat meeting di hotel di Kota Baru. Ustaz lupa. Ustaz satu bilik dia. Kalah ustaz dah, angkat tangan, ustaz kalah dah semua. Tidur kita habis meeting dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, pukul 11 lebih dah semua. Balik tidur, nak tidur tak ambil sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat apa dia pasal sunat, kita sama sunat, tidur. Ustaz sedar pukul 2, dia dah siap sembahyang tahajud dah semua. Allahu Akbar. Dia dah siap sembahyang tahajud. Tidur pukul 12. Dia dah pukul 2 dia ustaz bangun, dia dah siap sembahyang tahajud dah. Duk baca Quran. Sampai subuh. Kita dah tersengut-sengut. Dia sampai subuh. Macam itulah. Nak pergi meeting masuk pukul 8.30. Dan pukul 7.30 kita dah kena pergi breakfast. Baca Quran lagi ni, Masuk dalam tempat meeting sebelum pegawai KKM dia datang, baca Quran. Ni nak beritahu semua. Jaga sembahyang semua. Haji Roslan, Allah astagfirullah, bukan Haji Din, Haji Roslan baru datang ni. Datang Haji Roslan nama dia. Sekarang ni alhamdulillah masih hidup ni tuan semua. Nak beritahu semua. Kalau ada anak-anak yang bukan tak dapat peraga, tak dapat nak bendung dia punya perangai, dia punya teruk sangatlah. Kan beritahu ustaz, hubungi ustaz, nanti ustaz hantar. Ustaz bagi nombor telefon, tuan-tuan dan puan-puan hubungilah Haji Fauzi itu untuk dapat perkhidmatan dia, insya-Allah. Anak-anak tuan yang hidup di sana mungkin untuk setahun 2 tahun, insya-Allah. Balik tuan semua memang berubah. Tapi boleh pergi melawat macam hospital kan. Boleh pergi melawat. Ini insya-Allah. Dan di saat yang kedua tuan semua, di samping menjaga sembahyang, ada ustaz dah catat, iaitu rajin bersedekah. Tuan semua. Nak kaya tuan semua,
Nak kaya dunia, nak kaya akhirat, bersedekah semua. Sehingga kan ada orang, ulama-ulama ada buat, apabila kita kita mati, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kita mati besok, ya Allah kami dah kan, Rabbana absarna, kami dah tengok dah ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar dah. Apa? Kembali kami. Nak apa? Nak apa? Kenapa? Kembali kami ke dunia. Nak buat apa? Paling sikit nak buatlah sedekah tu semua. Nak buat amal. Amal apa? Sedekah. Kalau benda sedekah, jadi sedekah tu semua. Walaupun sikit banyak pun benar. Kalau tu nak kaya, Allah Ta'ala suka pada orang kaya bersedekah. Tapi Allah Ta'ala lebih suka lagi kepada orang miskin bersedekah. Bulan Ramadan ini ramai orang bersedekah. Memang ramai. Hari-hari, dalam satu hari kadang dekat 10-15 orang ada bank in dalam akaun Ustaz. Bukan sedekah dulu Ustaz. Sedekah untuk frontliners, untuk yang COVID punya, sedekah untuk ulama'-ulama', ustaz-ustaz yang berada di Kelantan. No, ustaz semua duit tu ustaz dah hantar dah. Ada sekarang ni ada ustaz standby, ada lebihkan 7,000 lagi dalam akaun ustaz untuk ustaz salurkan kepada pada ulama'-ulama', ustaz-ustaz yang berada di Kelantan yang mereka tidak benar-benar ngajar. Alah maklum tuan-tuan semua di Kelantan, ustaz-ustaz di Kelantan ngajar dengan KL lain tuan semua. Dari segi hadiah yang diberikan, sedekah yang diberikan oleh pihak masjid di Kelantan lain, di KL lain. Di Kelantan tuan semua ada setengah setempat tu RM20 pun bagi. Allah, ustaz tu ngajar. Kau ni ustaz tahu dah semua. Kawan ustaz ni. Kawan ustaz Islam ikut kawan ustaz tu. Dia ngajar. Bagian nak gerak ngajar dah 1 jam, RM20 bagi. Ustaz tengok sendiri. Salam tu RM20. Ustaz ingat tu ustaz tu masuk. Ustaz masuk pakai RM20. Allah tu. Kalau RM20 sebulan baru RM80 tu semua. 4 kali seminggu. Mana di KL? Di KL tu semua beratus kali ngajar 1 jam. Walaupun setengah jam. Walaupun setengah minit, setengah jam. Kadang datang cakap, duduk cakap, cakap sembang-sembang macam ustaz sembang. Sembang-sembang dapat 250, 300. Beza tu semua. Dan di KL, berbeza di KL ustaz-ustaz dekat sini, oleh kerana pendapatan dia besar, dia akan menggunakan kereta yang besar-besar juga. Bukan nak belagak. Ustaz tak kata ustaz tak belagak, guru-guru tu belagak tak. Mereka nak gunakan kenderaan yang baik, ada kerana untuk nak mudahkan sampai di tempat yang destinasinya. Sampai dengan baik. Bukan apa tak pakai kereta buruk, nanti tambah masalah. KL ni jam. Tuan-tuan pakai ustaz-ustaz, kalau ustaz-ustaz pakai kereta buruk, alamak dia tak sampai tempat ngajar. Tak sampai tempat ngajar. Sebab apa? Mati kereta. Bila jam banyak, kereta panas. Panas bukan betul-betul mati. Kenapa pakai kereta elok? Kenapa pakai kereta elok? Kata Mercedes, kata BMW, ataupun paling-paling kata Estima, ataupun kata apa-apa yang baik-baik lah. Yang baik-baik, yang boleh menyebabkan mereka sampai kalau nak berjalan jauh, pergi Johor ke apa, boleh guna kereta yang baik untuk ni. Tapi kalau di Kelantan, ustaz-ustaz kan nak pakai motosikal, buruk. Mesej ada ustaz, assalamualaikum ustaz. Ada panggil assalamualaikum Syekh. Ana ada baiking motosikal Syekh. Ada baiking motosikal tu RM300 Syekh. Ana tak ada duit nak bayar, boleh tak hantar tolong infak? Okey. Tak apa, tak ada masalah tuan semua. Nah, kita infak tak ada masalah. Ustaz ada ramai nak murid ustaz yang mereka nak infak pada mereka. Bila ustaz beritahu dia, okey jom infak, mereka akan infak. Ada yang bagi 1,000, ada yang bagi 500, hari-hari 500 ada. Ada yang 1,000 hari-hari, 1,000. Ustaz pening kepala. Allah banyaknya dah 1,500. Ada yang 100 hari-hari, 100 baik. Dan ustaz salurkan pada mereka, dan selalu pada pelajar-pelajar yang pelajar daripada Kelantan nak belajar agama. Kadang-kadang mereka perlukan beli buku 2,500. Sedekah tuan, sedekah. Jangan sedekah. Insya-Allah ada satu murid ni, ustaz ni, ada satu murid dia confess. Dia buat pengakuan pada ustaz. Dengan sedekah ya ustaz. Dengan sedekah ni ustaz, memang rezeki saya meningkat. Allah Ta'ala meningkat. Cuma janganlah buat kerana dapat pahala tu je ustaz. Jangan buat kerana pahala. Kita bersedekah kenapa kan bersedekah? Kerana Allah Ta'ala perintah